Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim Mintal. Nombor matrik 258325. Saya dari Pusat Kota Baru, Kelantan. Dan untuk tugasan individu JMJF 2014 Ekonomi dan Pembangunan, saya telah memilih tajuk Globalisasi di Jepun. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, terlebih dahulu saya ingin menyatakan isi-isi kandungan pembentangan saya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua dimensi globalisasi, yang ketiga implikasi terhadap peradaban Jepun, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengenalan globalisasi. Di sini saya ingin menyatakan 4 definisi globalisasi dari sarjana-sarjana yang terbaik. Yang pertama adalah dari Waters tahun 2000. Menurut beliau, globalisasi merupakan perspektif yang berbeza. Beliau berkata, globalisasi adalah satu proses sosial yang tidak bergantung kepada sempadan geografi tetapi kepada keadaan sosio-budaya yang akhirnya menjelma dalam kesedaran seseorang. Yang kedua adalah Tomlinson pada tahun 1873. Globalisasi sebagai jarak perjalanan yang semakin berkurangan dan pengurangan masa yang diperlukan untuk menjalankan pelbagai aktiviti harian sama ada fizikal ataupun perwakilan. Menurut Z. Bahari pada tahun 2004 pula ialah globalisasi telah menimbulkan perspektif baru tentang idea dunia tanpa sempadan, iaitu realiti yang mempunyai kesan yang besar terhadap pembangunan budaya. Dan yang terakhir adalah daripada Abdul Rahman Embong pada tahun 2000. Beliau menyatakan globalisasi bertujuan menarik modal kepakaran asing dan teknologi. Selari dengan era globalisasi ini, setiap negara berhak, tidak kira miskin atau kaya, yang berada dalam persekitaran yang sama dan boleh memasuki negara masing-masing. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai dimensi globalisasi. Dimensi globalisasi terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah globalisasi politik, yang mana dimensi yang melibatkan soal kuasa dan pengaturan sosial bagi pemusatan dan penggunaan kuasa. Yang kedua adalah globalisasi ekonomi. Dimensi ekonomi dalam proses globalisasi merangkumi pengaturan bagi pengeluaran, pertukaran, agihan dan penggunaan barangan dan perkhidmatan yang beroperasi melalui sistem pasaran. Yang ketiga pula adalah globalisasi budaya dan keagamaan. Dimensi ini adalah berlakunya penyebaran melalui teknologi maklumat, perdagangan, perkahwinan dan dakwah. Dan yang keempat adalah globalisasi teknologi dan pendidikan. Dimensi ini adalah mengembangkan penggunaan teknologi dan menaik taraf pendidikan di seluruh dunia melalui teknologi maklumat. Seterusnya, implikasi terhadap peradaban Jepun melalui 4 dimensi globalisasi. Yang pertama, melalui globalisasi politik. Dalam gelombang pertama, peradaban China telah banyak memberi impak kepada peradaban Jepun. Bermula dari zaman Yayoi, pengaruh Cina telah mengubah dan menyerap masuk melalui falsafah, agama, budaya termasuklah sistem politik, iaitu sistem uji yang dibangunkan, distrukturkan semula serta perubahan pada pemerintahan zaman kemudiannya. Perubahan politik semasa di era Meiji pula banyak pengaruhnya dari Barat. Ramai golongan pelajar yang dihantar ke luar negara seperti Jerman, Britain dan Perancis untuk mempelajari selok-belok pentadbiran yang boleh diterapkan di dalam negara. Banyak perubahan yang telah berlaku yang menyaksikan sistem feudal dihapuskan. Seterusnya, politik Jepun sekali lagi mengalami perubahan yang mana ia telah membawa kepada kependudukan Amerika Syarikat dan melakukan pemulihan negara. Pendudukan Amerika di Jepun telah melakukan transformasi dan proses demokrasi yang membolehkan Jepun menggubal satu perlembagaan baru dan menubuhkan satu sistem berparlimen berasaskan model Amerika Syarikat seperti parti-parti politik yang telah ditubuhkan di dalam arena politik Jepun. Yang kedua adalah implikasi melalui globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi telah menjadikan negara Jepun sebuah negara yang maju, yang paling ketara berlaku semasa zaman Meiji, yang menyaksikan perubahan drastik dalam ekonomi Jepun yang tidak mahu ketinggalan jauh dari kemajuan yang dicapai oleh Barat.
Pembaharuan yang dilakukan oleh Meiji adalah sesuatu yang agak radikal dengan menggalakkan penglibatan masyarakat umum dalam pentadbiran hal ehwal perdagangan tidak kira rakyatnya sama ada mereka bangsawan, pahlawan maupun rakyat biasa. Di samping itu, globalisasi juga telah menjadi pentas untuk Jepun menepa reputasi dan memberikan sumbangannya kepada dunia kepada dunia luar, terutamanya dari segi ekonomi, dengan berusaha untuk bersaing dan memajukan peranan ekonomi yang bebas dan menyumbang kepada aktiviti-aktiviti ekonomi antarabangsa dengan membekalkan teknologi barangan, modal, sumber lain yang berkualiti tinggi dan menyediakan pasaran dan pusat aktiviti ekonomi yang terima semua pihak. Yang ketiga adalah implikasi globalisasi budaya dan keagamaan terhadap peradaban Jepun. Orang Jepun sangat menghargai nilai-nilai murni tradisional, Confucian dan agama Buddha seperti rajin, berjimat cermat dan menabung. Jika dahulu komunikasi hanya melalui surat atau burung merpati, tetapi hasil daripada globalisasi sains dan teknologi, banyak perkara dipelajari dan diperbaharui penggunaannya. Di samping mengubah adat budaya yang dirasakan tidak sesuai dengan keadaan atau perkembangan semasa. Sebagai contoh, hari ini, bahagian individu yang memiliki perakam pita video, televisyen berwarna, peti sejuk, mesin basuh dan produk lain adalah satu dalam setiap yang terbaik di dunia dan juga bilangan telefon berbanding populasi keseluruhan adalah yang kedua selepas Amerika Syarikat. Oleh itu, cara hidup masyarakat Jepun amatlah moden. Adat istiadat adalah elemen kehidupan Jepun sementara mereka menyokong agama yang berbeza dan diamalkan tanpa konsisten. Agama pertama mereka adalah Shinto dan tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi dan juga pengenalan agama Buddha dan Konfusianisme dan Kristian dalam abad ke-17 tidak banyak berubah. Jepun telah menerima idea-idea baru tanpa menghapuskan kepercayaan pertama orang Jepun, tapi ia bercampur dengan tradisi asal yang kemudiannya dipanggil agama orang Jepun. Dan yang keempat adalah implikasi globalisasi teknologi dan pendidikan terhadap peradaban Jepun, yang mana teknologi yang dikuasai selepas berkongsi pengetahuan teknologi dengan negara-negara barat telah membawa Jepun keluar sebagai negara yang cukup produktif dalam menghasilkan barangan berteknologi tinggi seperti televisyen, radio, video, telefon bimbit, komputer, robot dan banyak lagi. Ini jelas menunjukkan bahawa bidang industri dan teknologi mungkin merupakan bidang yang penting dan menyumbang banyak kepada ekonomi Jepun. Bidang ini mula diperkenalkan Jepun pada tahun 1860-an semasa tempoh pemulihan Meiji. Selepas Perang Kedua, Jepun menjadi satu dalam setiap negara perindustrian yang terkenal di dunia. Walaupun perindustrian barat telah diperkenalkan di Jepun, orang Jepun masih mengekalkan nilai tradisional. Dari segi pendidikan pula, didapati bahawa pendidikan moden bermula selepas pembaharuan Meiji dan juga tradisi pendidikan wajib dan pendidikan yang lebih baik telah dibentuk dalam tahun-tahun berikutnya. Ini berkaitan kesedaran tentang kepentingan pendidikan kerana asas yang paling penting untuk menjadikan ekonomi dan unit kontemporari. Pendidikan juga dianggap sebagai kunci untuk membentuk sebuah negara yang teguh. Sekolah menengah dan sekolah teknik peringkat tinggi telah ditubuhkan meliputi bidang perubatan sains, ketenteraan, pelayaran, pertanian, perdagangan, perikanan dan sebagainya. Untuk menutup pematangan saya ingin menyatakan kesimpulan ataupun rumusan hasil daripada tugasan yang telah dibuat. Kesimpulan, boleh dikatakan bahawa globalisasi ini telah memainkan peranan penting dalam peradaban Jepun. Globalisasi ini juga telah berjaya membina peradaban Jepun dan menyokong reaksi dan tindak balas positif daripada masyarakat Jepun terhadap peradaban dan budaya asing. Melalui globalisasi, Jepun telah mengembangkan pemikiran dan pendekatannya dalam usaha membina peradabannya. Pendekatan ini telah menyelahkan peradaban Jepun dengan menjelaskan bahawa interaksi antara bangsa atau peradaban telah memberi kebijaksanaan atau pendedahan kepada rakyatnya untuk menjadi lebih baik sama ada dalam memahami budaya bangsa lain maupun meningkatkan segala aspek kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah diketahui umum bahawa cabaran globalisasi ini juga telah memberi implikasi terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi secara meluas dan mempunyai kesan negatif dan positif. Namun begitu, penerimaan negara Jepun terhadap perubahan secara konsisten diteliti dan terima secara positif serta membina kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Sekian, itu sahaja pematangan saya. Terima kasih.